Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran terafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi untuk kali yang kedua pertemuan. Kali yang kedua, insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita pada tajuk tentang dosa-dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. InsyaAllah pada malam ini kita akan kupaskan lagi tentang dosa-dosa besar yang keempat, yakni tarakus solah, iaitu meninggalkan solat. Tajuk ni umum tuan-tuan. InsyaAllah saya perincikan bagaimanakah dikatakan meninggalkan solat tuan-tuan. Jadi alhamdulillah saya dan juga tuan-tuan diberikan kesihatan dapat hadir pada malam ini. Tengok tadi kat luar banyak kasut. Kalau banyak kasut, banyak orangnya. Ramailah orangnya. Alhamdulillah, ramai orangnya dah masuk ke dalam. Biasa cari tempat persinggahan di ujung-ujung kan. Malam ni ramai dah masuk dalam halaqah. InsyaAllah mudah-mudahan masjid kita ini yang hampir tiap-tiap hari ada kuliah, rebutlah kuliah ni tuan-tuan. Luangkanlah masa. Kita dah penghujung zaman, penghujung dunia ini, dan apa jua yang kita belajar tentang Al-Kabair kebanyakannya bertentang tentang ataupun menceritakan tentang kehidupan kita, tentang umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi kita rebutlah masa ini, masa lapang kita, masa sihat kita. Dah sakit, satu apa pun tak boleh buat tuan-tuan. Nak makan pun dah tak boleh kan. Dah ada 3 serangkai kena pantang. Masa muda-muda pantang jumpa. Dah uzur ni, orang kata dah pencen ni, dah tak boleh dah nak makan seperti mana kita makan masa kita muda-muda dulu tuan-tuan. Muda-muda dulu tolak batu dan kayu semua boleh masuk. Sekarang banyak nak kena tahannya. Tak boleh lebih tuan-tuan. Tengok aja teliuh keluar kan. Begitulah keadaan kita. Allah tarik nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesihatan sedikit demi sedikit tuan-tuan. Kita bukan muda selamanya, kita akan tua, kita akan ajuz, kita akan uzur tuan-tuan. Maka itulah pengakhiran kita. Lama-lama Allah akan tarik nyawa kita. Mudah-mudahan ketika ditarik nyawa kita, diambil nyawa kita, kita dalam kebaikan. Allah bakhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah.
amalkan doa ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah akhirkan kita punya kematian kita dalam husnul khatimah, insya-Allah tuan-tuan. Maka rebutlah peluang ini yang ada, tak kiralah mana-mana, bukan di sini saja, mana-mana ada kuliah, mana-mana ada syarahan, kita rebutlah peluang ini. Ini mengisi kita punya rohani kita, mengisi amalan kita. Duduk saja dapat pahala, duduk i'tikaf, niat i'tikaf saja dapat pahala, dengar pun dapat pahala. InsyaAllah setiap amalan baik itu yang kita buat, insyaAllah malaikat raqibun atidun akan menulis amalan-amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dalam suratul Zalzalah tuan-tuan, yang menceritakan tentang, yang membahaskan tentang hari kiamat, keadaan hari kiamat tuan-tuan. Kita dah belajar dulu dalam kitab At-Tauhid, Risalatut Tauhid tuan-tuan. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambungkan pengajian kita dalam bab tarakus solah, yakni dosa besar yang keempat, yang disusun cantik oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, iaitu kitab Al-Kabair. Yang pertama, dosa besar yang paling utama daripada dosa-dosa besar, iaitu al-isyraku billah, menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membunuh manusia, membunuh jiwa tanpa hak. Yang ketiga, as-sihr, iaitu sihir. Yang keempat, tarakus solat, yakni meninggalkan solat dengan sengaja. Ataupun dia tahu bahawa solat tadi adalah satu kewajipan, taklif, satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia saja tak nak buat, saja meninggalkannya, maka andai kata matinya besok tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemungkinan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, terutama neraka saqar. Bagi mereka yang tidak melakukan, menjalankan, melaksanakan solat, maka nerakanya adalah neraka saqar. Wa na'udzubillah min zalik. Kita akan belajar tuan-tuan dalam kitab ini, insya-Allah. Kita lihat pada muka surat 19, yakni dosa besar yang keempat, dibahaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Yang bermaksud, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat, yang melalaikan solat, dan menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ni tuan-tuan? Kita ni umat keturunan yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maksud di sini, yakni kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat. Celang-celung, mencuai. Solat buat tapi dia cuai, celang-celung, ataupun tidak mengikut waktunya. Solat ni ada waktu-waktunya, ada 5 waktunya. Yang pertama, waktu fadilah, kelebihan awal waktu, iaitu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yakni as-salatu fi waqtiha, salat dalam waktunya, jangan tangguh-tangguh. Masuk waktu terus solat, kan? Itu lebih bagus. Dikatakan waktu fadilah, yang ada kelebihan. Yakni masuk waktu saja, sampailah kita dapat mengerjakan sunat qabliyah ke ba'diyah ke dengan sunat-sunat yang lain, itulah waktu fadilah yang ada kelebihannya. Ini kita kena kejar. Ini yang kita perlu dapatkan tuan-tuan, iaitu amalan yang Allah paling suka, as-salatu fi waqtiha, antaranya tuan-tuan. Yang kedua, iaitu birrul walidain, berbuat baik pada kedua ibu bapa. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad ke jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, dan ada juga amalan-amalan lain yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi yang pertama, waktu fadilah yang ada kelebihannya. Yang kedua, waktu ikhtiar. Ini yang selalu kita ikhtiar kan. Selalu kita pilih. Nanti dululah. Zuhur panjang. Kan? Kayulah dululah. Bukan kayulah. Kayulah dulu. Kayulah tu sebelum waktu zuhur kita tidur sebentar. Ini kayulah dulu lah. Kayulah dulu. Kayu-kayu dah masuk waktu asar. Dah jadi haram kalau tidak sembahyang, berdosa besar kita, tuan-tuan. Jadi meninggalkan solat dengan sengaja tadi, maka hukumnya adalah dosa besar, tuan-tuan. Dengan sengaja. Jadi waktu ikhtiar ni banyak kita buat. Tegur dulu. Kan? Kalau apa, makan dulu. Tapi kalau rasa lapar betul, makan dulu, tuan-tuan. Ditakuti dalam solat kita tidak khusyuk. Makan dulu. Ataupun makan sekadar saja, kemudian sambung, tuan-tuan. Ada ulama mengatakan ditakuti kita tidak khusyuk dalam sembahyang. Allahu Akbar, kerak perut ni. Ada cacing kan? Perut kita ada cacing, tuan-tuan. Kerak. Dia pun lapar, kita pun lapar kan? Dia nak makan juga kan? Kita pun nak makan juga. Ada hikmah Allah jadikan cacing dan perut kita. Semuanya ada hikmahnya. Semua ada apa? Ada pekerjaannya. Ada dia punya apa? Hikmah yang Allah jadikan. Sebab-sebab yang Allah jadikan, tuan-tuan. Okey, iaitu waktu ikhtiar, waktu kita pilih. Itu dia kata waktu ikhtiar selepas waktu fadilah. Sampailah waktu sehabis-habis mengerjakan waktu solat tadi. Kebanyakan kita buat waktu ikhtiar lah. Susahnya nak dapat yang waktu fadilah. Sebab kadang-kadang kita bekerja. Kan? Kadang-kadang kita bekerja. Kalau tak bekerja tadi, dah pencen, maka senanglah, mudahlah kita nak mengerjakan amalan-amalan, tuan-tuan. Dan tak ada lagi gangguan-gangguan. Maka waktu pencen ni lah kita penuhi dengan amalan-amalan. Besok kita nak bawa, besok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis menjelaskan, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Hasilnya besok kita tuai di hari akhirat nanti. Cari berapa banyak amalan-amalan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Itu yang kedua, waktu ikhtiar, tuan-tuan. Kemudian waktu makruh. Makruh ini semayang saja Allahu Akbar di atas semayang di ujung-ujung waktu. Sebelum masuk waktu asar. Ini contoh. Ujung-ujung waktu. Itu waktu makruh. Sah tak? Sah. Tapi dah kuranglah pahala. Andai kata semayang seorang 10, dah jadi berapa dah markah, kita pun tak tahu. Kan? Kemungkinan 7 ke, ataupun 6 ke. Kan? Kita pun tak tahu. Kalau kita berjemaah 27, dah darjat kita dapat. Kalau seorang 10 darjat, dah tolak-tolak berapa je tinggal. Itu pun tak tahu. Sama ada Allah terima ke, tak terima ke solat kita. Jadi kita mengharap selepas solat kita mengharap raja kepada Allah Ta'ala supaya menerima solat kita. Menerima amalan-amalan kita dengan syarat mukhlisina lahuddin, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan, kita ulang-ulang balik supaya kita memberi manfaat, tuan-tuan. Kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita cuai alfa, tuan-tuan. Jadi ulang-ulang itu lebih baik. Macam baca Al-Quran lah, macam menghafaz Al-Quran. Dia kena ulang-ulang selalu. Kena ingat selalu. Bukan sekali baca dia boleh ingat. Tak. Mulut selalu kena sebut. Itu sebab orang menghafal Quran, orang kata macam gila. Kemang kami mulutnya. Apa bodoh dia baca. Memang selalu kena ingat. Selalu kena ingat. Macam kita juga belajar selalu kena ingat. Bukan sekali baca dapat. Tidak. Sedangkan Nabi berjumpa dengan Nabi berjumpa dengan Jibril. Baca Iqra 3 kali. Bukan kata Iqra baca sudah pandai. Tidak. Banyak kali baru kita faham, baru kita tak tahu, baru kita pandai. Sekali tak jalan, tuan-tuan. Itu juga kita mengajar. Bukan sekali saja nak terang. Banyak kali, mudah-mudahan diterapkan dalam akal kita, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan.
itu waktu makruh. Saya tekankan dulu tentang solat ini, tuan-tuan. Malam tadi pun dah belajar tentang muniatul musalli, tentang membicarakan tentang solat. Saya pun belajar dulu, tuan-tuan, dengan Imam Hadi di Masjid Kampung Hulu, tuan-tuan. Kitab dia nipis je, muniatul musalli, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, itu bagus menceritakan tentang bab-bab solat. Ataupun kitab fiqh yang lain, Al-Mu'in Mubin pun saya pernah belajar dengan arwah Ustaz apa saya lupa, pun dah meninggal dunia, tuan-tuan. Dulu belajar di Pasar Baru tu, menghafaz juga, tapi waktu-waktu maghrib isyak pun saya ambil kuliah, tuan-tuan. Kita cari ilmu di samping kita belajar, mencari ilmu yang lain, tuan-tuan. Sebab ilmu tadi biarlah dikatakan kita menuntut ilmu tadi daripada buayan sehingga liang lahat. Utumul ilma minal mahdi ilal lahadi. Tuntutlah kamu akan ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat, sampai kita mati, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan ilmu tadi, perjalanan kita untuk ilmu tadi, Allah pemudahkan kematian kita, tuan-tuan, bihusnil khatimah, insya-Allah, tuan-tuan. Okey, itu yang ketiga, waktu yang ketiga. Kemudian waktu yang keempat, waktu haram. Semayang zuhur saja, contoh semayang zuhur saja, dah Allahu akbar, masuk asar, haram hukumnya dia sembahyang. Berdosa tak? Berdosa, tuan-tuan. Ini. Kemudian satu lagi waktu, iaitu waktu uzur bagi mereka yang semayang qasar ataupun jamak. Jamak takhir, tuan-tuan. Jadi ada 5 waktu, tuan-tuan. Yang mana yang pertama, waktu fadilah, yang ada kelebihan. Yang kedua, waktu ikhtiar, pilihan. Yang ketiga, waktu makruh. Yang keempat, waktu haram, tuan-tuan. Dan juga waktu uzur bagi mereka yang solat jamak takhir, iaitu zuhur, asar ataupun isyak dan juga maghrib, tuan-tuan. Kelima waktu, tuan-tuan. Inilah penerangan tentang solat ini, tuan-tuan. Dalam suratul Baqarah menjelaskan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan mintalah pertolongan kamu dengan sabar dan mengerjakan solat, dan sungguhnya solat ini adalah amat berat kecuali pada mereka yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nak tahu khusyuk tadi, kita rasa lazat untuk kita menunaikan solat. Solat zuhur bila nak masuk asar. Asar bila nak masuk maghrib. Maghrib bila masuk isyak. Isyak bila masuk subuh. Maka manisan solat tadi terbukti dengan kemanisan iman kita. Bersangkut paut dengan iman kita. Suka kita rasa suka. Hatta kadang-kadang bagi mereka perempuan yang betul-betul khusyuk, sampai dia tak sedar bahawa dia dalam keadaan haid. Allah Akbar, tuan-tuan. Dia punya manis keimanan, manisnya solat tadi, sampai dia tak berasan dia dah tak boleh sembahyang. Itu dikatakan kemanisan solat kita tadi, tuan-tuan. Nak sembahyang selalu baru dapat khusyukkan dalam sembahyang tadi, tuan-tuan. Okey, memang amat berat kecuali pada mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, sambung lagi. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat dan menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, melakukan dosa pada Allah Ta'ala, maka mereka akan menghadapi azab, yakni dalam neraka. Itu dia. Ini balasan mereka yang selalu ataupun yang cuaikan solat, yang tak melaksanakan solat, yang tidak menjalankan solat ini, tuan-tuan. Dan hadis menjelaskan as-salatu imamuddin wa man aqama faqad aqama-ad-din wa man taraka faqad hadama-ad-din. Solat ini ataupun solat ini iaitu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan solat, tidak membuat solat tadi, tidak menjalankan solat tadi, tidak mendirikan solat tadi, maka ia telah hadama-ad-din, yakni meruntuhkan agamanya. Jadi solat ni ibarat tiang, ataupun ibarat tiang rumah lah. Setiap rumah mesti ada tiang. Hatta masjid ini pun mesti ada tiang, tuan-tuan. Tak ada tiang, runtuh masjid ini.
Tak ada tiang, gunturlah bangunan ini. Tak ada tiang, gunturlah kondominium. Tak ada tiang, gunturlah apartmen. Tak ada tiang, guntur bangunan-bangunan yang tinggi. Mesti ada pasaknya, mesti ada tiangnya, tuan-tuan. Jadi itulah ibarat analoginya. Solat ini merupakan tiang agama, tuan-tuan. Sebab awal-awal besok akan ditanya, apabila kita mati besok, ya ini ditanya tentang solat kita, tuan-tuan. Kalau solat tadi bagus, beres, sempurna, maka insya-Allah sempurnalah amalan-amalan yang lain. Akan diceritakan dalam kitab ini, tuan-tuan. Belum sampai waktunya, tuan-tuan. Okey. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Allah terima taubat dia. Dengan syarat taubat yang sebenarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya ataupun taubat yang semurni-murninya. Itu dikatakan illa man taba wa amana wa amila salih, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan bertaubat tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Maka mereka akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Ya? Jadi barang siapa yang meninggalkan solat, tak melakukan solat, tak menjalankan solat perintah Allah Ta'ala, andai kata dia bertaubat, insya-Allah, dan beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi jangan takut andai kata kita melakukan dosa, banyak melakukan dosa, andai kata kita bersungguh-sungguh bertaubat dengan syarat taubatan nasuha, dengan syarat-syaratnya, insya-Allah Allah akan terima taubat kita, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah tadi Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah suka benda-benda yang baik-baik, tuan-tuan. Allah suka benda-benda yang cantik-cantik. Allah suka benda-benda yang orang kata yang lemah lembut. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah tadi lemah lembut, suka pada yang lemah lembut. Apa juga kebaikan kita lakukan, kita laksanakan, insya-Allah mendapat pahalanya. Allah sayang kita, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan. Kita buatlah apa yang Allah perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat keredaannya, rahmatnya besok di hari akhirat nanti. Allah redha, insya-Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hati-hati ataupun jiwa yang tenang, ya ayyatuhan mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu pada Tuhan kamu dengan Allah redha kita, kita pun redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golonganku, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurgaku. Ini jaminan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nak dapat hati yang tenang, nafsu yang tenang, bukan mudah, tuan-tuan. Biasa kita nafsu lawamah, nafsu apa? Marah, amarah, nafsu marah. Nak dapat nafsu yang tenang bukan mudah, tuan-tuan, bukan senang. Sebab Allah jamin, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Jadi diterangkan dalam suratul Maryam, surah yang ke-19 ayat 59 hingga ke-60, tuan-tuan. Okey. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam suratul Ma'un, surah yang ke-107 ayat 4 hingga 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang bermaksud celakalah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersolat, yakni mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Allahu akbar. Solat juga. Tapi Allah kata celaka. Fawailul lil musallin. Kenapa? Mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya, tidak khusyuk.
Kemudian rokok pun tidak sempurna, sujud pun tidak sempurna, tuan-tuan. Lebih penting pada rukun-rukun solat kena jaga. Sujud berapa dia punya anggotanya, ada tu 7, tuan-tuan. Mesti mengikut apa yang disyariatkan dalam ilmu fiqh tadi, yakni 2 lutut, 2 hujung kaki, kemudian tangan, 2 tapak tangan, dan juga dahi, tuan-tuan. Hidung tak payah, kemek ke, mancung ke, kena tempat sujud ke ataupun tak kena, itu tak apa, tuan-tuan. Yang penting dahi ni mesti kena tempat sujud. Inilah 7 anggota sujud yang wajib ketika kita melaksanakan sujud tadi. Dan begitu juga rokok tadi tak dipaksa. Andai kata sekadar yang boleh-bolehlah, tapi yang sampai nak patah kita punya pinggang, buat apa? Islam tak suruh macam tu, tak zalim macam tu. Kita sakit pinggang, sekadar mana kita betul rokoklah. Jangan boleh rokok betul-betul, action sikit berkurang ni, janganlah. Sekadar mana rokok tadi biar lurus, itu dia kata rokok yang sempurna. Kadang-kadang kita rokok sebelum kurang kan. Kalau boleh lurus. Rokok yang sempurna, tuan-tuan. Dan juga bacaan-bacaan yang rukun tadi mesti sempurna, terutama suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat, tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Ni rukun, kena jaga rukun-rukun ni, kena jaga dengan sempurna. Tu dia katakan fawailul lil musallin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersolat, yakni mereka lalai daripada menyempurnakan solatnya. Tidak sempurna. Kadang-kadang tidak betul cara rukuknya, cara sujudnya, tuan-tuan. Kaki 2-3 kaki tadi mesti kena tegakkan, bukan kelepet. Macam ni. Bacalah, tengoklah dalam YouTube macam-macam, tuan-tuan. Ada ilmu banyak dalam YouTube. Tekan saja, kita tahu apakah anggota sujud dan juga rokok tadi. Bagaimana cara rokok, bagaimana kita nak turun, nak sujud tadi, kaki dulu ke, tangan dulu ke, semua ada dalam YouTube. Tengoklah, tuan-tuan. Tengok. Itu satu ilmu tadi, tuan-tuan. Okey. Jadi inilah Allah mengatakan fawailul lil musallin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersolat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Itu dia. Bagaimana Allah nak terima solatnya? Andai kata cara dia, cara rokok dia, cara sujud dia tidak sempurna. Itu dia. Kita kena postmortem balik tentang solat kita, tuan-tuan. Itu sebab kita mengharapkan setiap selepas solat kita mengharapkan raja. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Wahai Tuhan kami, terimalah solat kami keseluruhannya, tuan-tuan. Supaya Allah terima solat kita. Mudah-mudahan kita belajar, kita tahu bagaimana untuk menyempurnakan solat kita, insya-Allah, supaya Allah terima solat kita, tidak termasuk daripada kecelakaan bagi mereka yang menunaikan solat yang mana tidak sempurna solatnya. Dijelaskan dalam suratul Maun ayat 4 hingga 5, tuan-tuan. Okey. Seterusnya firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dalam suratul Mudaththir, surah yang ke-74 ayat 42 hingga 43, yakni surah orang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fajur ila akhir ayat, tuan-tuan. Okey. Ma salakakum fi saqar, artinya maksudnya ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam
neraka Saqar. Ahli syurga bertanya pada ahli neraka yang masuk dalam neraka Saqar. Neraka ada 7 tingkatan, syurga pun ada 7 tingkatan. Fair, adil Allah beri. Setiap tingkatan tadi ada kelebihannya. Sama ada syurga Firdaus, iaitu syurga yang paling atas. Sama ada neraka tadi, neraka paling bawah sekali, iaitu neraka Jahannam. Tuan-tuan, maka 7 syurga, 7 neraka. Ada golongan-golongan mereka yang masuk ke 7 syurga tadi, dan ada golongan-golongan mereka yang masuk ke 7 neraka. Tadi kita belajar dah dalam kuliah kita, iaitu dalam kitab Risalatul Tauhid, tuan-tuan. Moga-moga kita ingat kembali, jangan dah habis tutup kitab, simpan saja, jangan. Sekali buka balik, semak balik, lihat balik. Bila masa-masa yang lapang, kita ingat balik, baca balik. Mudah-mudahan ilmu tadi kita boleh gunakan, kita boleh aplikasikan, kita boleh buat, ataupun kita boleh faham apa yang kita belajar dan boleh kita amalkan, insya-Allah, tuan-tuan. Okey. Jadi penduduk ahli syurga bertanya kepada penduduk ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, orang-orang yang bersalah itu menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Wa na'udzubillah min zalik. Sama ada dia sengaja tak nak lakukan solat, sengaja ni lagi dahsyat hukumnya, lagi besar dosanya, tuan-tuan. Dia sengaja padahal dia tak tahu. Kecuali dah bagi mereka yang tidak tahu, yang jahil, tak sampai ilmu, tak sampai dakwah padanya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata duduk di non jauh di gunung, duduk di atas gunung, duduk di non jauh di hutan, jadi ilmu tadi, dakwah tadi tidak sampai pada mereka, maka mereka dimaafkan, tidak berdosa. Tapi kita semuanya dah sampai dah lengkap. Nabi dah bawa risalah ini selama 63 tahun. Tak ada lagi nak orang kata tak sampai, tak ada. Semua dah Nabi sampaikan. Tak ada dolak dalik besok. Depan Allah tak ada dolak dalik tu. Tak ada. Sebab Allah ada utuskan Rasul dalam suratul Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami mengazab kamu sehingga kami datangkan kepada kamu rasul. Jelas. Allah menjelaskan, tuan-tuan. Jadi semuanya dah ada. Kewajipan solat dah sampai. Dah kita buat, dah amalkan puluhan tahun. Kewajipan puasa pun kita dah amalkan, kan? Kemudian kewajipan zakat pun kita dah amalkan dah puluhan tahun. Kemudian kewajipan haji pun kita dah pergi, itu pun puluh tahun. Semuanya kita dah buat dah. Maka apa lagi kita nak apa? Kita punya alasan lagi. Maka inilah besok. Andai kata kita tak melaksanakan solat, maka besok kita akan dihumban oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi Allah adakan dosa, Allah adakan pahala, Allah adakan syurga, Allah adakan neraka. Ini semuanya untuk kita besok. Jadi Allah berikan kita akal, berikan kita nafsu, maka kita fikirlah. Jangan sampai nafsu tadi mengatasi akal kita, tuan-tuan. Dan juga Allah berikan kita iman dan juga Islam tadi. Gunakanlah pada tempat-tempat yang sebenarnya, tuan-tuan. Okey, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi antara penghuni neraka Saqar, iaitu mereka tidak solat. Dan begitu juga mereka tidak memberi makan pada anak-anak orang-orang miskin juga, tuan-tuan. Ini penghuni antara penghuni neraka Saqar Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita belajar dah
pada dalam kitab Risalatul Tauhid dalam suratul Muddathir, surah yang ke-74 ayat 42 hingga ayat ke-43. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Yang bermaksud mafhumnya, perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka, yakni golongan munafik, ialah solat. Barang siapa ataupun sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah kufur. Meninggalkannya dengan sengaja, tuan-tuan. Solat tadi sebenarnya solatnya dia tidak ada cuti. Bagi perempuan Allah bagi cuti, tapi jangan cuti sepanjang-panjang tahun cuti. Dia tanya cuti, Allah sepanjang tahun cuti, kan? Alasan dia. Bagi lelaki tak ada cuti, no cuti, tak ada MC. Solatnya tak ada MC, tuan-tuan. Sakit ke, terbaring ke, hatta sehinggakan kita tadi terbaring terdampar pun wajib solat dengan syarat kita masih lagi berakal siuman. Tak kiralah sembahyang diri ke, duduk ke, berbaring ke, melentang ke, mengiring ke, kemudian sama ada dengan kelopak mata ke, syarat kelopak mata tutup, kalau tutup, angkat tutup, syarat dia, dan juga sama ada di dalam hati kita, hatta di dalam hati kita pun kena solat, tuan-tuan. Jadi andai kata kita meninggalkan solat tadi, maka hendaklah kita qada. Sebab solat tadi tidak ada istilah qada, dia tunai, adaan, bukan qadaan. Bila nikah tu nak tunai je, kan? Solat asal nak qada. Kan? Dalam hadis menjelaskan, tiga golongan yang tidak ditulis amalannya, rufi'a 'anil qalam thalath, iaitu tiga golongan, iaitu yang pertama golongan yakni orang yang tidur sehingga ia terjaga, 'anil na'im hatta yang yastayqiza, iaitu orang yang tidur sehingga ia terjaga. Bilakah? Ini waktu kebiasaannya, waktu subuh, tertidur. Bukan saja buat tidur, bangun saja dah subuh gajah, kan? Tertidur, terus solat, jangan tunggu lagi. Itu tertidur, jangan saja tertidur. Kita faham maksud dia. Katakan sembahyang asar, dia tertidur, bangun-bangun saja nak masuk maghrib, kan? Sebelum maghrib, katakan sebelum maghrib ada waktu tadi, terus solat tadi, tuan-tuan. Dia tidak ada qadaan. Solat tidak ada istilah qadaan, dia cuma ada adaan saja, tuan-tuan. Itu kena faham. Iaitu yang rufi'al kalam an thalath, iaitu anin naim hatta yastayqiza. Itu yang pertama, orang yang tidur sehingga ia tertidur sehingga ia terjaga. Kemudian anis sabi hatta yahtalim, iaitu orang atau budak-budak, kanak-kanak, sehingga ia baligh. Dan akhir sekali anil majnuni hatta yaqil, iaitu orang yang gila sehingga ia tadi berakal semula, ciuman semula. Tiga golongan ini tidak akan Allah catat. Raqibun atid, dan malaikat dua-dua ini tidak akan catat. Yang lain malaikat ini akan catat, tuan-tuan. Ini dijelaskan dalam hadis, tuan-tuan. Okey. Kembali balik. Perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka yang golongan munafik. Kita tahu orang munafik, kita tahu tiga sifatnya. Tak payah sebut, kita tahu tiga sifatnya. Iaitu perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka iaitu golongan munafik ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka sungguhnya dia telah kufur. Meninggalkannya dengan sengaja, tuan-tuan. Itu kena faham. Dia tahu tapi tak nak buat. Dakwah sampai pada dia tak nak buat, maka kufurlah dia, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara.
Barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka jelaslah ia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Solat ni amat-amat berat tuan-tuan, amat-amat berat. Iaitu awal-awalnya akan dihisap, ditanya oleh Allah Taala, iaitu tentang solat kita tuan-tuan. Amat-amat berat. Jadi kita berjaga-jaga, berhati-hati, tunaikanlah solat kita, jagalah solat kita. Kalau boleh, as-salatu fi waqtiha, solat di dalam waktunya, masuk waktu terus solat. Ataupun tak mampu, ataupun ada hal-hal yang lain, hal-hal mustahak yang lain, bolehlah kita laksanakan pada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Jangan waktu makruh, jangan waktu haram tuan-tuan. Dua waktu ini selok-elok kita laksanakan, iaitu waktu fadilah, masuk saja waktu semayang, habis semayang apa? Qabliyah, ba'diyah tadi, itu waktu fadilah. Kemudian waktu yang kedua, selepas waktu fadilah, waktu ikhtiar, kita laksanakan sehinggalah waktu habis, sebelum habis waktu solat tadi. Maka jagalah solat kita tuan-tuan. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Saya cukup sampai di sini. Jadi apa yang baik datang pada Allah Ta'ala, dan apa yang buruk itu datang pada kelemahan keadaan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما هدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا يسرنا ولا تعسرنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا ولا ينقصنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.